Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam perbincangan kali ini saya akan menyentuh bahagian C kertas 1, iaitu penulisan esei tidak berformat, dan bahagian C ini merupakan bahagian yang paling penting kerana markanya bernilai sebanyak 50. Dan kali ini saya akan membincangkan teknik menulis esei tidak berformat dengan menggunakan formula ataupun teknik 2K. Jadi apakah formula 2K yang saya maksudkan itu? Jadi saya akan bincang seterusnya. Formula 2K ini bermaksud 2K itu ialah kohesi dan koheren. Jadi aspek kohesi dan koheren ini penting kerana perkara inilah yang menentukan markah dalam kertas 1. Jadi yang paling penting ialah koheren, iaitu jalinan idea antara ayat dengan ayat, dan kohesi itu tautan dari segi tata bahasa dalam sesuatu perenggan. Jadi saya sudah menyediakan formula ataupun teknik bagi setiap perenggan, iaitu perenggan pendahuluan. Formulanya IKCHF, iaitu ini kaedah cemerlang tak faham. Untuk perenggan pendahuluan ini, yang penting ialah I itu ialah isu. Jadi ayat pertama itu ialah ayat isu, dan yang kedua ialah ayat kenapa. Dan kadang-kadang boleh juga pelajar mengemukakan soalan bukan saja kenapa, boleh juga bagaimana dan apa impak ataupun kesan daripada ayat pertama. Seterusnya ayat ketiga itu merupakan contoh, ayat contoh, iaitu ayat huraian. Seterusnya ayat huraian, dan yang akhirnya ialah ayat fokus soalan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan IKCHF, iaitu setiap ayat itu sudah disediakan cara untuk berfikir, dan perkara ini memudahkan para pelajar untuk menguraikan isu dalam perenggan pendahuluan. Seterusnya perenggan isi, pelajar dicadangkan untuk menggunakan teknik IKCHP, ataupun ini kaedah cemerlang hendak pandai. Jadi ayat pertama I itu ialah ayat isi. Seterusnya sama juga seperti perenggan pendahuluan, iaitu ayat kedua itu ayat kenapa, ataupun ayat bagaimana dan apa impaknya. Seterusnya contoh, ayat contoh. Ayat keempat ayat huraian, dan ayat kelima ialah ayat penerangan atau penjelasan, atau juga kalau tiada ayat untuk dijelaskan lagi, jadi pelajar boleh menggunakan ayat itu sebagai ayat penegasan. Dan kalau perenggan yang ada ayat akhir itu berbentuk penegasan, iaitu pernyataan umum, jadi teknik itu dinamakan teknik penyampaian idea, teknik eklektik. Jadi berbanding dengan teknik yang biasa, iaitu teknik deduksi, iaitu ayat isi, iaitu ayat pernyataan umum diikuti oleh ayat huraian, ayat contoh dan seterusnya penjelasan, merupakan ayat-ayat yang berbentuk pernyataan khusus. Dan seterusnya dalam perenggan kesimpulan juga saya mencadangkan satu lagi teknik, iaitu dalam teknik 2K ni juga, tetapi perenggan kesimpulan ni agak berbeza sedikit, iaitu para pelajar boleh menggunakan formula ataupun teknik KCAHH, iaitu kena cermat atau hati-hati. Jadi K itu ialah ayat kesimpulan, iaitu ayat yang menyimpulkan perenggan itu setelah pelajar menulis perenggan pendahuluan dan juga perenggan isi. Seterusnya ayat kedua ialah ayat cadangan umum, dan seterusnya ayat argumen, dan diikuti dengan ayat keempat ialah ayat huraian, dan ayat yang kelima ialah harapan umum.
Dan dalam setiap perenggan itu saya mencadangkan para pelajar perlu menulis sebanyak 80 hingga 90 patah perkataan saja. Sebabnya sekiranya pelajar menulis lebih daripada 90 patah perkataan, sudah tentu dibimbangi jumlah perkataan bagi keseluruhan esei itu nanti akan melebihi had, iaitu 650. Dan kalau kurang daripada 80, kemungkinan besar jumlah perkataan bagi sesuatu esei itu akan kurang daripada 600 patah perkataan. Jadi biasakan menulis setiap perenggan, panjang perenggan itu jumlah perkataannya lebih kurang 80 ke 90 patah perkataan, dan masa bagi setiap perenggan itu, masa untuk pelajar menulis setiap perenggan lebih kurang 10 minit bagi setiap perenggan. Dan logiknya itu kalau 80 perkataan satu perenggan kali dengan 6 perenggan isi dengan pendahuluan dan kesimpulan, jadi ada 8 perenggan kali 80 jumlahnya 640. Tapi kalau 5 perenggan isi dengan pendahuluan dan kesimpulan, jadi ada 7 perenggan, 7 kali 90 patah perkataan setiap perenggan, jumlahnya 630. Jadi masih lagi dalam lingkungan 600 ke 650 patah perkataan. Jadi itu logiknya ataupun itu rasionalnya. Jadi saya akan tunjukkan contoh perenggan bagi perenggan pendahuluan ini. Jadi ini yang saya tunjukkan tadi. Setiap ayat sudah dicadangkan apakah perkara yang hendak difikirkan. Jadi kalau sebagai contoh, kita gunakan satu formula yang berkesan, jadi sudah pasti perenggan itu juga akan memberikan kesan yang baik untuk mendapat markah yang cemerlang. Jadi kalau kita lihat contoh soalan, contoh soalan, aktiviti penyeludupan dikatakan semakin banyak berlaku di kawasan sempadan negara kita. Uraikan langkah-langkah untuk menangani aktiviti tersebut. Jadi pelajar boleh menggunakan formula yang saya terangkan tadi, iaitu ayat pertama, iaitu ayat isu. Jadi contohnya, media massa di negara kita sering memaparkan berita tentang kes penyeludupan yang dikatakan semakin meningkat dan semakin sukar ditangani dewasa ini. Jadi itu ayat isu, iaitu isunya kes penyeludupan. Jadi kes penyeludupan itu sudah disentuh dalam ayat pernyataan soalan itu. Jadi pelajar perlu menegaskan bahawa pentingnya untuk pelajar mengesan isu dalam ayat pernyataan. Dan seterusnya, ayat kedua ialah ayat kenapa. Untuk menghuraikan ayat pertama, pelajar boleh memikirkan soalan kenapa, bagaimana ataupun apa impak yang saya beritahu tadi. Jadi contohnya, kenapa kes penyeludupan itu semakin meningkat. Jadi perkara ini membimbangkan pelbagai lapisan masyarakat yang ingin akan kemakmuran. Jadi kes penyeludupan itu semakin sukar ditangani dan apa impaknya itu. Jadi impak daripada isu ini ialah perkara ini membimbangkan pelbagai lapisan masyarakat yang ingin akan kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dan seterusnya ayat contoh. Jadi saya sudah menandakan, saya menggunakan warna kuning ini untuk memastikan pelajar mengingati ataupun menyentuh perkara yang terdapat dalam ayat isu itu tadi. Jadi penyeludupan itu melibatkan barang-barang lah, seperti beras, gula, petroleum, minyak masak, rokok, hidupan liar dan sebagainya merupakan contoh kes penyeludupan yang berlaku di negara kita. Jadi itu ayat ketiga, ayat contoh. Dan seterusnya ayat keempat, kes penyeludupan tersebut melibatkan nilai rampasan yang besar dan perkara itu merugikan negara.
kerana penduduk mengelakkan cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan. Jadi huraian ini berkaitan dengan ayat ketiga. Jadi kalau ayat ketiga itu merupakan perkara yang negatif atau tidak baik, dia akan menjadi kesan negatif lah. Tapi kalau perkara yang terdapat dalam contoh itu perkara yang positif atau yang baik, sudah tentu dia akan menjadi hasil. Jadi bergantung pada isu dan bergantung pada ayat yang ketiga itu. Dan seterusnya ayat yang kelima, jadi ayat kelima formula itu tadi ialah F. Jadi F tu para pelajar perlu menulis ayat fokus. Jadi oleh itu langkah-langkah yang berkesan perlu diambil untuk menangani aktiviti penyeludupan di sempadan negara kita. Jadi fokus itu boleh dilihat dalam dalam soalan itu ayat kedua, huraikan langkah-langkah untuk menangani aktiviti tersebut. Jadi pelajar perlu membina ayat yang berkaitan dengan langkah-langkah tersebut. Jadi jumlah perkataan setelah dikira semuanya 80 patah perkataan. Jadi ini contoh perenggan pendahuluan